Buletin Didik 12 April bersama saya Fazliah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Peperiksaan LP Kementerian Pendidikan menjelaskan soalan ujian mendengar UM Sijil Pelajaran Malaysia diklasifikasikan sebagai kertas tertutup dan tidak boleh dibawa keluar dari dewan atau bilik peperiksaan oleh calon. Susulan itu, LP mengambil keputusan menggunakan bahan audio dan kertas soalan UM SPM tahun 2021 sesi pertama untuk calon sesi kedua pada 7 April lalu. Melalui kenyataan dikeluarkan, sekiranya apa-apa jua maklumat berkaitan ujian mendengar SPM disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain, ia berlaku hanya dalam bentuk ringkasan wacana. LP turut menjelaskan format ujian mendengar itu adalah dalam pelbagai bentuk iaitu objektif aneka pilihan, objektif berbagai bentuk dan subjektif respon terhad. Situasi itu memerlukan calon mendengar menganalisis konteks situasi dan memahami maksud keseluruhan bahan audio yang dimainkan. Sekiranya calon menerima maklumat daripada satu pihak yang lain berkaitan audio tersebut, calon tetap perlu mempunyai kefahaman dan tafsiran masing-masing untuk menjawab dengan tepat. Justru LP yakin integriti bahan audio dan kertas soalan ujian mendengar SPM 2021 kekal utuh. Pihaknya juga akan memastikan kepentingan dan keadilan kepada calon yang menduduki SPM 2021 terjamin. Berbudi kepada tanah meski tidak menjanjikan pulangan lumayan, ia pasti tidak merugikan. Nikmat itu mulai dirasai sekumpulan 55 pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang di Simpang 4 Perlis. Ia selepas tanaman 35 pokok harum manis mereka membuahkan hasil dan kini dijual bagi memenuhi tabung PPKI untuk keperluan semasa. Project Based Learning, tanaman harum manis organik diusahakan sepenuhnya oleh kumpulan pelajar PPKI ini menerusi bimbingan guru mereka. Semuanya bermula dengan tanah kosong di belakang sekolah pada 2017. Aktiviti berkebun itu dijadikan program pendidikan luar kelas bagi melatih pelajar berdikari dengan menanam kemahiran serta minat terhadap bidang pertanian. Mereka sendiri mengusahakan tanah yang terbiar di sini, di mana kita dapat bantuan daripada Jabatan Pertanian, harga anak pokok yang rendah. Jadi korek tanah, tentukan keadaan tanah, tanam pokok, membuat sistem perpaipan di dalam setiap pokok ni, pada setiap pokok. Mereka yang laksanakan. Mungkin kita ada murid yang dah keluar, ada yang masuk, tapi semua adalah hasil usaha murid. Jadi kami untuk budak PPKI, kami guna bahan organik. Bahan organik kami guna baja organik, baja kompos yang kami buat sendiri. Kami gunakan sini, tak guna baja kimia. Jadi benda ini tak membahayakan pada pelajar kami kan. Jadi dia sebab organik. Bagi kumpulan pelajar, ini kali pertama mereka menuai hasil setelah 2 tahun terlepas musimnya akibat kekangan COVID-19. Untuk hari ini, hanya buah yang cukup 60 hari dipetik mereka. Selebihnya, tuaian akan dilakukan secara berperingkat. Kadang-kadang mai panggil apa? Mai letak baja kompos tu, lepas tu kadang-kadang bubuh ayak, mai siram lah. Itu lah. Hari ini dah boleh petik rasa macam mana tu yang kita tanam? Rasa bangga lah. Terdapat banyak buah yang dikelaskan pada grade premium kerana mempunyai berat lebih 750 gram sebiji. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Othman yang juga turun ke lapangan bagi memantau kejayaan projek ini berharap ia dapat menjadi contoh kepada pelajar lain di kesemua 104 sekolah di seluruh Perlis. Kalau kita lihat yang pertamanya, dia ada kemahiran agriculture lah. Yang kedua, dia juga ada kemahiran entrepreneurship. Dan saya dipahamkan mereka juga memasarkan mempelam ni melalui internet. Jadi dia ada IoT dan ICT. Dan of course mereka ada komunikasi antara kawan-kawan, antara cikgu dan sebagainya. Dan tadi saya pun tanya tu, mereka boleh terang lah macam mana mereka jaga pokok dan sebagainya. Dan pada hari ini, pada saya, ini adalah event lah. Event yang mana mereka sama-sama memetik hasil dan menguruskan. Jualan harum manis dilakukan di peringkat sekolah dan masyarakat setempat. Bagaimanapun mereka telah menerima sekurang-kurangnya 100 kg tempahan buah dari pihak luar yang berminat. Harga dijual mengikut pasaran semasa iaitu RM25 sekilogram.
164,375 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun atau 4.6% daripada populasi itu telah lengkap menerima vaksinasi COVID-19 di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PIK Kids setakat semalam. Manakala 1,368,326 kanak-kanak dalam kumpulan yang sama atau 38.5% pula telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berdasarkan data COVID Now, 2,862,105 remaja berusia 12 hingga 17 tahun atau 92% telah lengkap divaksinasi. 2,963,947 atau 95.3% pula telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa seramai 15,933,049 individu atau 67.7% telah menerima dos penggalak, manakala 22,957,974 telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin. Sementara itu, kes positif harian COVID-19 negara terus mencatat penurunan apabila 7,739 kes direkodkan semalam berbanding 8,112 kes kemarin. Daripada jumlah kes baru itu, sebanyak 7,716 kes membabitkan penularan tempatan, manakala 23 kes import mendapat jangkitan dari luar negara. Pihak berkuasa peranti perubatan MDA membatalkan kelulusan bersyarat ke atas kit ujian kendiri COVID-19 daripada Innovac Teknologi Sdn Berhad dan Conan Medical Technology Berhad. Pembatalan itu berkuat kuasa serta-merta dan dibuat kerana syarikat berkenaan gagal mematuhi syarat kelulusan yang diberikan oleh MDA. MDA menerusi kenyataannya menasihatkan pengguna agar tidak membeli atau menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 yang tidak mematuhi keperluan MDA kerana dikuatiri tidak selamat untuk digunakan. Mahu membaca Al-Quran tetapi mempunyai masalah pendengaran. Kaedah Sekretariat Sahabat Faqih Universiti Sains Islam Malaysia USIM dalam menyelesaikan masalah itu khususnya kepada golongan OKU pendengaran agak membuka mata. Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin mempunyai laporannya. Ini antara kaedah dilakukan Sekretariat Sahabat Faqih USIM. Pengajaran dibuat secara dalam talian melalui program online Tadarus Tanpa Suara OTTS. Kaedah pembelajaran pula membaca Quran dengan isyarat kod tangan Quran yang mewakili setiap huruf. Jim. Bagus. Jim. Okey. Alif. 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 Untuk surah pilihan bagi sesi pengajaran adalah kita ambil daripada 19 surah dan 1 ayat kursi. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita ambil surah-surah lazim daripada juzuk 30. Okey, kenapa kita ambil macam ni? Sebab kita nak bagi mereka lebih mudah terima. Kita nak mereka boleh belajar surah-surah yang pendek yang mereka boleh bawa ataupun boleh ingat sewaktu solat. Mula dianjurkan sejak tahun 2020, Sahabat Faqih USIM turut bertanggungjawab dalam bab pendaftaran, penjadualan dan penyediaan bahan mengajar. Tahun ini 47 peserta dari seluruh negara mendaftar. Lingkungan umur mereka dari 17 hingga 66 tahun. Untuk program terbaru ini, 9 tenaga pengajar dan 35 fasilitator disediakan. Peserta perlu mengikuti sesi pembelajaran selama 1 jam setiap hari. Apa pun cabaran dia, saya nak kata anak murid kami ni ada yang setengah mereka seolah-olah macam ibu dan ayah kami. Maksudnya tua daripada kami. Dan mereka sangat bersungguh walaupun kadang-kadang kita dah ajar lupalah ustazah, ustaz, tapi tak apa, ulang balik. Dia macam mana nak kata, dalam menyantuni mereka tu sebenarnya bukan kita yang mengajar mereka tapi mereka yang mengajar kita. Saya berharap kepada orang pekak jangan rasa takut untuk terus belajar Al-Quran. Dan insya-Allah lama-kelamaan Allah akan beri kemudahan. Bagi kemudahan peserta, program diberikan secara percuma. Untuk maklumat lanjut mengenai OTTS, layari laman Facebook Sahabat Faqih USIM.
Program online Tadarus Tanpa Suara ini dilihat sebagai medium kepada kesedaran masyarakat bahawa ketidakupayaan mendengar dan bertutur bukan halangan bagi komuniti berkenaan untuk menghayati mahupun membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi di bulan penuh keberkatan. Kepada yang sempurna Daria, apa lagi nikmat yang engkau dustakan? Wan Zarul Azri, Wan Maksudin melaporkan. Betul. Ya. Sejak 75 tahun lalu, aktiviti mengejut penduduk bangun bersahur dari rumah ke rumah menjadi rutin setiap kali Ramadan. Tradisi itu dihidupkan semula oleh penduduk kampung Bukit Piatu, Melaka selepas terhenti 2 tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Sejak 1 Ramadan lalu, tradisi ini dimulakan seawal jam 3 pagi dengan melalui setiap lorong melibatkan 500 rumah sehingga jam 5 pagi. Diketuai Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Komuniti JPKK Ramli Awang, kumpulan geng ketuk sahur ini bergerak dengan diiringi paluan kompang, gendang dan serunai. Ia disertai kira-kira 30 orang dewasa, remaja dan kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 48 tahun. Kita adakan setiap tahun untuk orang cakap kejut orang kampung yang mana mungkin tak sadar ke apa ke kan. Tapi alhamdulillah tahun ni kita dapat meriah. Kita dapat daripada PKP ni kan. Alhamdulillah tahun ni kita meriah. Jadi saya pun nak ucap banyak tak ada. Saya ucap ribuan terima kasih pada semua daripada karya-karya anak-anak muda Bukit Piatu ni yang sanggup berkorban untuk ketuk-ketuk sahur ni. Penduduk turut teruja apabila aktiviti itu dapat diteruskan tahun ini. Sebab masa saya kecil-kecil dah dengar ketuk sahur ni. So pasang impian nak join sekali lah. Bila dah besar ni boleh lah join sekali. Orang kampung akan tanya-tanya bila nak kejut sahur. Kadang kita orang hari cuti je buat. Bila ada ramai yang ada free kan, baru join lah. Dah lama dah kita tak amalkan benda-benda macam ni, berkumpul sama-sama kan. Jadi rasa macam seronoknya. Rasanya kalau boleh bukan sebulan lah kita nak berpuasa. Kalau boleh setahun pun tak apa. Kita boleh hidupkan balik tradisi ni. Lazimnya apabila tiba Ramadan, ketupat palas sentiasa mendapat permintaan tinggi termasuk bagi penduduk di negeri Pantai Timur serta peniaga di Bazar Ramadan. Namun untuk mendapatkan daun palas bukanlah sesuatu yang mudah kerana pokok itu hanya tumbuh jauh di dalam hutan yang berpaya. Ia bagaimanapun tidak menjadi masalah bagi Mat Kawilah di Kampung Padang Pulut, Dungun, Terengganu. Ini kerana Ramadan adalah bulan yang amat ditunggu olehnya sekeluarga memandangkan permintaan daun palas yang tinggi membawa rezeki tambahan. Menurut Mat Kawi, selepas bencana banjir, tumbuhan itu kurang ditemui di kawasan pinggir hutan. Sebaliknya, hanya hidup di pedalaman hutan dan kawasan berpaya. Dia bersama anak lelakinya yang berumur 19 tahun akan masuk ke hutan seawal pagi di beberapa kawasan berhampiran serta di hulu Dungun untuk mencari pokok palas. Lazimnya, setiap hari Mat Kawi akan mengambil masa 5 hingga 7 jam untuk memperoleh sekitar 500 hingga 800 pokok palas bagi memenuhi permintaan pelanggan. Kebiasaannya, daun palas yang diperolehinya sudah ditempah pelanggan dengan harga RM25 untuk 100 batang pokok palas. Sekarang ni setakat saya cari ni dah lebih kurang dalam 3,000 dah. 3,000 batang dah. Mana hak terjual. Mana sekarang ni ada lagi dia dalam stok rumah tu ada dalam 5, 7, lebih kurang dalam 700 lagi. Termasuk hari ni lah. Selain pelanggan tempatan, daun palas itu juga mendapat permintaan tinggi dari pelanggan di Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Pahang.
Daun yang dijual boleh bertahan lama sehingga sebulan kerana dibungkus rapi serta tidak didedahkan kepada cahaya matahari bagi menjaga kualiti. Katanya, tempahan daun palas akan meningkat pada penghujung Ramadan ketika orang ramai membuat persiapan untuk menyambut Aidilfitri. Penyanyi berdarah Filipina-Amerika Olivia Rodrigo terus membuktikan popularitinya apabila muncul antara pemenang di Kids' Choice Awards. Rodrigo merangkul 2 anugerah, manakala ikon remaja seperti Tom Holland dan BTS turut diundi sebagai pemenang. Rodrigo dinamakan sebagai bintang TV wanita pilihan kanak-kanak menerusi lakonannya dalam High School Musical, The Musical, The Series. Penyanyi lagu Good For You itu juga menerima anugerah artis baru pilihan. Sementara itu, pasangan popular Holland dan Zendaya diumumkan sebagai pelakon filem pilihan menerusi Spider-Man No Way Home yang juga dinamakan filem pilihan. Antara tumpuan lain, Encanto, filem animasi pilihan, album dan lagu pilihan milik penyanyi Billie Eilish. Ariana Grande dan Ed Sheeran artis pilihan. BTS kumpulan pilihan untuk tahun ketiga berturut-turut. Ini juga bermakna BTS kini satu-satunya kumpulan yang menang paling banyak Kids' Choice Awards dengan 6 anugerah. Filem Sonic the Hedgehog 2 menjana kutipan $71 juta pada tayangan hujung minggu pertamanya di Amerika Syarikat. Ia juga petanda bahawa penonton berkeluarga semakin selesa untuk kembali ke pawagam. Jualan tiket filem animasi itu juga mengatasi karya Marvel, Morbius dan filem aksi arahan Michael Bay, Ambulance. Secara keseluruhannya, filem adaptasi permainan video ini sudah mengutip $141 juta daripada tayangan seluruh dunia. Ia bakal menemui penonton di Malaysia mulai 21 April nanti. So, bahan pameran ini akan menerangkan salah satu konsep sains iaitu Bernoulli Principle. Dalam konsep ini, Bernoulli menyatakan bahawa jika terdapat benda lir iaitu sama ada air ataupun udara bergerak laju, ia akan menghasilkan rasa tekanan rendah pada bahagian tersebut. Dan kenapa bola tersebut terapung adalah kerana di bahagian bawah punya tekanan rendah, tetapi bahagian kiri dan kanan serta di bahagian atas bola tersebut akan membantu untuk memberi sokongan pada bola tersebut untuk kekal pada satu tempat seperti yang anda lihat dalam pameran yang Tiga kelompok terbaik itu sasaran kontingen negara pada Sukan SEA di Vietnam yang bermula 12 Mei ini. Malaysia juga mahu menjadikan tamasya dwi tahunan itu sebagai medan kebangkitan arena sukan negara. Menyedari hakikat seluruh dunia terpalit dengan pandemik COVID-19 yang belum reda, Ketua Kontingen Negara Datuk Nur Azmi optimis ia bukan alasan yang kukuh bagi atlet negara jika gagal mencapai sasaran ditetapkan pada Sukan SEA Vietnam nanti. Beliau melihat pandemik bukan sahaja dihadapi Malaysia, malah seluruh kontingen yang bertanding. Justru hanya atlet yang mampu memastikan keputusan terbaik pada hari pertandingan kelak. Tak cukup tournament, COVID-19 is nonsense everywhere. The whole world happen. Kita punya work hard. Bolehlah insya-Allah. Saya tak bagi tekanan, tapi bukan alasan kita. Pada 5 penganjuran terdahulu, Malaysia tidak pernah terlepas untuk menamatkan tamasya di kelompok 5 teratas. Pencapaian terbaik ketika menjadi tuan rumah edisi 2017, Malaysia muncul juara keseluruhan dengan rekod 323 pingat. Bagi edisi kali ini, walaupun masih belum ada ketetapan pingat, sasaran awal ialah 79 pingat keseluruhan sebagaimana yang dimaklumkan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Tilian Kerr merangkumi 31 pingat emas, 19 perak dan 29 gangsa. Malaysia akan menyertai 37 jenis sukan daripada 40 yang akan dipertandingkan nanti. 3 sukan yang tidak disertai Malaysia ialah bola baling, Vovinam dan Gusti.
Perlawanan tunggal bola sepak Liga Perdana semalam menyaksikan Kuching City menentang pendahulu Kelantan FC. Kuching City yang kali pertama beraksi musim ini nyata ceria, menang 2-1 sekaligus menamatkan rekod tanpa kalah Kelantan FC selepas 4 perlawanan. Beraksi di arena sendiri, Kuching City menanti kunjungan Kelantan FC yang menang kesemua 3 perlawanan sebelum ini. Minit ke-25, Kuching City di depan menerusi jaringan penyerang import dari Liberia, Abu Kamara, susulan sepakan sudut. Kelantan FC hanya memerlukan 6 minit selepas itu untuk menyamakan kedudukan masuk tandukan pemain pertahanan Muhammad Yusi Yuhasmadi. Aksi selepas rehat makin rancak dan pada minit ke-67, Syafizi Iqmal Mat Khairudin merembat cantik untuk memastikan kemenangan 2-1 Kuching City. Kekalahan ini bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Kelantan FC di tangga teratas mengatasi pencabar terdekat JDT 2. Sementara itu, skuad hoki remaja wanita negara menamatkan kempen hoki Piala Dunia Remaja di tempat ke-11 selepas menewaskan Zimbabwe 7-2. Sesuatu yang boleh dibanggakan buat skuad bimbingan Nasihin Nubli Ramli jika diambil kira penyertaan kali pertama pada saingan tertinggi itu. Gol-gol pasukan negara menerusi Nur Amirah Syakirah Zulkifli 2 jaringan dan masing-masing satu menerusi Siti Nur Arfah Muhammad Nur, Nur Insyirah Eva Rizal, Nur Afiqah Syahzani Azhar, Dayang Nur Amirah Abang Mahadini dan Khairunisa Ayuni Muhammad Syahrudin. Pada saingan kumpulan, Malaysia di tangga tercorot tewas kepada Jerman 0-10, seri 3 sama menentang Wales sebelum tumpas 0-4 kepada India. Malaysia bangkit mengalahkan Uruguay 2-1 pada perlawanan klasifikasi 9-15 tetapi tewas 1-2 kepada Ireland pada aksi penentuan 9-12. 15 pasukan mengambil bahagian pada kejohanan yang berlangsung di Potchefstroom, Afrika Selatan. Persembahan tarian oleh pelajar di Pyongyang sempena ulang tahun ke-10 pemerintahan pemimpin Kim Jong-un mengakhiri buletin didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.